Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Pada video kali ini kita ingin berbincang ataupun kita ingin bercerita, kita ingin mengulas tentang satu isu yang sangat penting, sangat kritikal dan mungkin akan menjadi titik tolak masa depan Sabah. Soalan besar yang ingin kita kupas pada hari ini ialah, bolehkah Sabah mencontohi Sarawak? Bolehkah kita ikut jejak kejayaan negeri jiran kita itu yang makin lama semakin kukuh, semakin berdaulat dan semakin berani bersuara depan kerajaan persekutuan? Atau adakah Sabah akan terus terperangkap dalam putaran drama politik, perpecahan dan juga ketidakstabilan? Ramai orang cakap, termasuklah bekas adun dan aktivis politik Datuk James Lee Gunjang, berkata, ya, Sabah boleh ikut jejak Sarawak. Tetapi syaratnya bukanlah sedikit. Kita kena faham dulu perbezaan politik antara dua negeri ini dan kena tahu apa langkah ke hadapan yang betul. Kalau kita mahu Sabah menjadi sehebat Sarawak, kita kena ubah cara kita berpolitik, cara kita memilih pemimpin, dan yang paling penting, cara kita melihat masa depan negeri kita sendiri. Sarawak sekarang sudah menjadi contoh bagaimana sebuah negeri boleh berdiri dengan megah apabila rakyatnya bersatu di bawah parti tempatan. Gabungan Parti Sarawak ataupun GPS adalah satu contoh paling jelas. Mereka tidak bergantung kepada parti dari Semenanjung. Mereka menjaga suara rakyat sendiri. Dan yang paling penting, mereka tahu bila mahu tuntut hak mereka berdasarkan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun yang kita kenali sebagai ME 63. Hasilnya, mereka sudah dapat balik kawalan ke atas hasil minyak dan gas mereka. Mereka ada agensi sendiri yang menguruskan pelaburan luar dan mereka pun sedang mengembangkan bidang pendidikan dan kesihatan di bawah pentadbiran sendiri. Semua ini berlaku kerana mereka ada kestabilan politik yang kukuh tanpa campur tangan berlebihan dari luar. Tapi bila kita tengok Sabah, aduh, jauh bezanya. Sejarah politik Sabah penuh dengan plot twist, sekejap sana, sekejap sini. Dulu ada Berjaya, selepas itu PBS. Lepas itu masuk UMNO, kemudian PRN demi PRN, lompat parti sana-sini, kerajaan bertukar 2-3 kali dalam satu penggal. Sampai bila kita mahu hidup dalam suasana yang penuh dengan ketidaktentuan macam ini? Masalah besar bermula apabila UMNO mula bertapak di Sabah pada awal 1990-an. Ramai melihat kehadiran UMNO ini bukan sebagai usaha membangunkan Sabah, tetapi lebih kepada usaha untuk menguasai politik tempatan dan pastikan Sabah menjadi kubu simpanan kuasa mereka. Dan jangan lupa, isu yang paling besar yang masih menghantui Sabah sampai sekarang, Projek IC. Ini bukanlah cerita dongeng. RCI yang dijalankan pada tahun 2014 sudah pun sahkan. Memang ada unsur manipulasi di dalam pemberian kad pengenalan kepada pendatang asing semata-mata ingin mengubah komposisi pengundi. Kesannya, sampai hari ini Sabah bergelut dengan isu warga asing, integriti pilihan rakyat tercemar, dan juga rakyat asal Sabah merasakan hak mereka dicuri depan mata. Bayangkan, berapa ramai anak jati Sabah yang masih tidak ada tanah sendiri, tetapi warga asing boleh dapat dokumen dengan mudah. Ini bukan sahaja menjejaskan politik negeri, tetapi juga merosakkan keyakinan rakyat terhadap sistem demokrasi kita. Bila rakyat sudah hilang kepercayaan, apa-apapun yang kita buat, mereka akan anggap sia-sia. Jadi apakah jalan penyelesaiannya? Datuk James Lee Gunjang cakap Sabah mesti bersatu di bawah satu gabungan yang kuat dan beliau menyebut GRS, Gabungan Rakyat Sabah, sebagai platform yang paling sesuai untuk kita tumpukan sokongan. Kenapa GRS? Kerana gabungan ini terdiri daripada parti-parti tempatan seperti Gagasan Rakyat, PBS, STAR, dan beberapa lagi yang dikatakan mewakili suara rakyat Sabah. Kalau semua parti tempatan boleh bersatu di dalam satu barisan, kita boleh menjadi sekuat GPS di Sarawak. Tapi ya, memang ada tapi yang besar. Ramai orang tanya,
Betulkah GRS ini setia kepada Sabah? Atau mereka juga tunduk kepada kerajaan pusat sebab ingin menjaga jawatan-jawatan menteri mereka? Kita masih ingat, masa kerajaan negeri bertukar tangan beberapa kali dulu, ramai ahli politik GRS jugalah yang lompat sana-sini. Jadi, bolehkah rakyat percaya mereka betul-betul berjuang untuk Sabah? Kalau betul GRS ingin menjadi GPS versi Sabah, mereka kena buktikan dengan tindakan. Kena berani suarakan tuntutan ME63. Kena lawan kalau peruntukan Sabah tidak adil. Kena ada pelan pembangunan yang berteraskan keperluan rakyat tempatan. Dari kampung di pedalaman Pitas sampailah ke bandaraya Kota Kinabalu. Dan yang paling penting, kena hentikan budaya lompat parti dan politik uang. Kalau GRS boleh buat semua ini, mungkin rakyat boleh mula meletakkan kepercayaan. PRN Sabah yang akan datang adalah titik penting. Kalau kita ulang kesilapan yang lama, yaitu biarkan terlalu banyak parti kecil bertanding dan akhirnya pecah undi, kita akan dapat kerajaan yang lemah lagi. Jangan lupa, dalam sejarah PRN Sabah, bila terlalu banyak pertembungan 3 penjuru ataupun lebih, akhirnya parti yang menang bukanlah yang paling kuat, tetapi yang paling pandai pecah undi. Inilah yang menyebabkan negeri kita ini susah mahu ada hala tuju yang tetap. Jadi penonton sekalian, sekarang kita kena fikir betul-betul, mahu Sabah terus jadi mangsa percaturan politik, ataupun kita mahu menjadi macam Sarawak yang semakin berani berdikari dan semakin berdaulat. Kita sebagai rakyat ada kuasa. Undi kita bukanlah sekadar kertas, tetapi suara. Kalau kita undi gabungan yang bersatu dan stabil, kita boleh bawa Sabah ke tahap yang lebih tinggi. Tapi kalau kita terus memilih ikut emosi, ikut sentimen pribadi dan membiarkan politik berpecah, jangan harap Sabah boleh berubah. Tetapi persoalannya, adakah GRS benar-benar ikhlas ingin membawa perubahan? Atau mereka cuma mahu kekalkan kuasa? Dan kalau mereka gagal, siapa yang patut ambil alih perjuangan Sabah? Parti seperti Warisan, KDM, ataupun USNO? Atau kita perlu bentuk satu gabungan baru yang lebih jujur dan berani? Semua ini persoalan yang kita semua kena fikirkan bersama. Jadi sebelum kita tutup video ini, saya ingin tanya kepada Anda semua. Kalau Anda rakyat Sabah, adakah Anda percaya GRS boleh menjadi GPS versi Sabah? Atau Anda rasa Sabah perlukan gelombang baru yang benar-benar bebas daripada pengaruh pusat dan budaya lama? Coba komen di bawah. Mari kita bincang sama-sama. Sebab ini bukanlah isu politik semata-mata, karena ini juga tentang masa depan negeri kita, anak-anak kita, dan maruah kita sebagai orang Sabah. Terima kasih karena telah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Current Sphere MY untuk lebih banyak kupasan isu-isu politik Malaysia Timur yang berani dan terus terang. Kita bukan mahu menyebelahi mana-mana parti, tetapi kita mahu rakyat celik maklumat dan bijak membuat pilihan. Sampai jumpa di dalam video yang seterusnya. Ingatlah kawan-kawan, rumah kita jaga. Sabah bukan negeri kedua, Sabah negeri yang bermaruah. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih.